Okay guys, kita dah nak mula kelas. Kalau boleh, siapa-siapa lagi yang belum share link kelas kita hari ini, boleh cikgu nak minta tolong untuk korang share kelas kita malam ni pada kawan-kawan korang yang lain. Alright, Hafiz tak ada. Hari ni kita buat dekat Zoom je. Alright, okay, so boleh share dekat kawan-kawan korang yang lain, minta dia masuk sekarang sebab kita dah nak mula. Biasa cikgu akan write lambat kan, kalau kita masuk lambat nanti kita akan habis, kita akan mula lambat, kita habis lambat. So hari ni sebab esok korang dah nak, korang nak sekolah lagi, so kita mulakan awal sikit. Okay, so cikgu nak ucapkan terima kasih pada semua yang join kelas cikgu malam ni. So sebelum kita mula sesi kelas malam ni, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan umul kitab Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Guys, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat lagi kita teruskan sesi kelas kita pada malam ni. Alright. Guys, sebelum kita mula, korang tahu ke hari ni kita nak belajar tajuk apa? Boleh tak? Komen sikit dekat ruangan chat. Cikgu takut yang masuk ramai-ramai ni, takut korang tersalah kelas. Okay, alright. Bagus. Kita nampak orang berada di kelas yang betul. Garis lurus aka 4 darah di tepi sungai. Salah kelas. Nabil, tengok apa pasal. Straight line. Okay, good. Aira, garis lurus. Okay, bagus, betul. So hari ni kita nak belajar garis lurus. This chapter is my favorite. Okay, good. Yes. Tajuk ni sebenarnya dia senang je. Seriously senang. Okay, so kalau ramai hari tu sebab cikgu ada buat poll hari tu kan dekat cikgu punya channel, ramai sangat yang minta tajuk ni. Cikgu nampak ada 2 tajuk, garis lurus dengan indeks. So hari ni cikgu buat garis lurus dulu. InsyaAllah, doakan cikgu sihat. Kita next class kita belajar indeks pula. Boleh? Boleh ke guys? Right. Okay guys, kita perjalanan kelas kita ni cikgu tutup mic korang sebab cikgu takut kalau cikgu mengajar semua orang nanti semua orang nak mengajar, siapa nak dengar. Okay, so cikgu tutup korang punya mic, so korang boleh berinteraksi cikgu dengan dekat ruangan chat. Cikgu akan baca satu persatu. So kalau cikgu tanya, cikgu mengharapkan respon korang dekat ruangan chat, boleh? Okay, so tahniah kepada yang dah join hari ni. So cikgu doakan semoga korang dapat belajar sesuatu hari ni. Guys, berapa orang dah ready untuk mulakan sesi kelas kita malam ni? Cuba komen dekat ruangan komen. Ready? Semangat macam lama tak jumpa korang ni. Alright, go. Let's go. Nice man. Ready, good. Guys, kenapa cikgu minta korang respon? Sebab ilmu ni dia tak boleh korang just menonton je. Dia ada teori yang menunjukkan kalau kita belajar dengan hanya melihat, kita akan ingat cuma 10% sahaja. Okay. Tapi kalau kita melihat dan mendengar, dia akan menjadi melihat dan mendengar saja tadi tu 10% saja yang kita akan dapat. Kita akan ingat. Tapi kalau kita mendengar, melihat dan bergerak, ada action, dia akan meningkatkan kefahaman kita tu. Dan juga kalau kita nak lagi cepat ataupun kita nak lagi lama, lagi kuat ingatan kita dengan apa yang kita belajar, kita kena libatkan banyak panca indera. Faham tak? Panca indera tu apa? Mata, telinga, hidung, tangan, apa lagi? Mulut. Kena libatkan banyak deria, baru dia akan merangsangkan kita punya ingatan tu akan jadi lebih kuat.
Waalaikumsalam. Selamat datang yang baru masuk. Approve lagi ni korang yang baru masuk ni. Okay. So bila cikgu minta korang respon, tulislah. Di samping korang catat nota juga supaya dia libatkan banyak deria. Mata tengok, telinga dengar, mulut boleh, kalau boleh sebutlah. Kalau nak sejawab supaya bila kita sebut, telinga dengar suara sendiri, dengar suara cikgu, tangan menulis, otak kita berfikir, hati kita ni ikhlas niat belajar. So semua deria terlibat. So benda tu akan menguatkan. Ni tips belajar. Lagi-lagi belajar online. Kalau korang just belajar online, tak kisahlah kat sekolah ke dengan cikgu malam ni ke, korang just menonton, korang akan dapat ingat cuma 10% sahaja. So ada kata-kata yang saya tak ingat dari siapa, dia kata ilmu ni dia umpama buruan, binatang buruan. So pen, kertas, catatan itu umpama tali. Kalau kita masuk berburu dalam hutan, kita tangkap kancil ke, rusa ke, pelanduk ke, benda-benda yang boleh makan, tapi kita tak tambat dia, kita tak ikat dia, dia akan terlepas. Sama macam ilmu. Okay. Right guys, jom kita mula. Dah jadi kuliah isyak pula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. So jom kita tengok. Right, so hari ni kita nak tengok garis lurus. Okay. Guys, korang nampak ke slide? Boleh nampak ke slide? Boleh nampak? Okay, good. Right, thank you yang respon. Korang betul-betul apply apa yang korang bagi tahu tadi, bagus. Okay, bismillah. So kita nak tengok apa itu garis lurus. Okay, so cikgu sangat yakin kalau pelajar form 3, lagi-lagi yang SPM, mesti dah belajar tajuk ni. Okay, so hari ni kita just nak revision je. Kalau mungkin korang ada fahaman lain, mungkin korang ada cara lain, it's okay. Korang boleh belajar dua-dua, fahamkan dua-dua, lagi bagus. Right, bismillah. So first, bila melibatkan garis lurus, dia melibatkan graf. So, bila melibatkan graf, dia akan melibatkan koordinat. Cikgu sangat yakin korang tahu macam mana nak baca koordinat. Kita akan baca nilai X dan nilai Y. Guys, boleh tak namakan koordinat berikut? Kita mula dengan A. Berapa koordinat titik A? Okay, good. Tulis koordinat betul-betul, dia ada kurungan. 1, 2, bagus. Alright, koordinat A adalah koordinat 1, 2, bagus. Thank you yang respon. Sekarang nombor koordinat B. Koordinat B. Cek ni tak bergerak ni. Okay, good. Koordinat B adalah koordinat 3, 4. Okay, next. Koordinat C, negatif 2, 1. Seterusnya, koordinat D. Okay. Koordinat D, dia nampak macam lain dia jawapan tu. Okay, koordinat kita baca paksir X dulu. Sorry. Okay, kita akan baca paksir X dulu. Negatif 1, negatif 2. Okay, good. Okay, good. So, koordinat D adalah koordinat negatif 1, negatif 2. Dan yang terakhir, guys, koordinat E. Apa koordinat E? Tengok betul-betul.
Kita baca nilai X dulu. 2, negatif 3. Bagus. Kenapa dia yang tulis 3 negatif 2 tu? Kita baca daripada X dulu. So ni paksi X. Paksi X. So nampak E, X dia 2. Y dia baca kat paksi Y negatif 3. So koordinat E adalah 2 negatif 3. Okay, dia yang terbalik tadi. Okay. Belajar waktu belajar ni lah waktu untuk buat salah supaya kita belajar sesuatu. Alright, good. Kita pergi yang seterusnya, koordinat. Kita yakin semua orang boleh buat. Okay, first kita nak tengok pintasan. So pintasan X adalah titik persilangan antara garis lurus. Garis lurus ni yang tajuk kita belajar hari ni. Dengan paksi X. So bila pintasan X, paksi X. Mudahan ingat. Pintasan X, paksi X. So kalau pintasan Y pun sama. Titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. So kita punya garis lurus tadi. Potong paksi Y. Pintas paksi Y. Bersilang dengan paksi Y. So itu kita panggil sebagai pintasan. So sebagai contoh. Okay, kita ada graf ni. Okay. So berapa koordinat ataupun kat mana. Berapa nilai pintasan X? Berapa nilai pintasan X? Okay, good. Right, bagus. Maksudnya korang faham. So, nilai pintasan X adalah nilai kat mana kita punya graf pintas paksi X. So, paksi X adalah negatif 3. Okay, good. Mantap. Berapa nilai pintasan Y? Okay, good. Okay, so pintasan X sama dengan negatif 3. Pintasan Y sama dengan 2. Guys, satu benda lagi yang kita kena highlight adalah berapa koordinat dekat paksi Y. Dekat paksi Y ni, apa koordinat dia? Laju. Okay. Apa tu? Okay, good. Koordinat dekat paksi, dekat pintasan Y adalah kosong. X dia kosong, Y dia 2. Bagus. Berapa koordinat dekat titik ataupun dekat pintasan X? Okay, bagus. Alright. Okay, good. So, nilai X dia negatif 3. Y dia kosong. Okay. Negatif 3, kosong. Dia terbalik tu. Kenapa? So, negatif 3, kosong. Okay. So, apa yang kita kena tahu adalah bila pintasan X, automatik Y dia mesti kosong. Y dia sama dengan kosong kalau pintasan X. Kalau pintasan Y, X dia sama dengan kosong. Guys, benda ni tak nak tulis. Sebab dia berguna jadi kita nak jawab soalan. Okay, so kalau nanti soalan suruh cari pintasan X, cari pintasan Y. So kita dah tahu dah nilai X dengan nilai Y dia bila kita nak cari pintasan. Okay, so siapa yang baru masuk, welcome. Sambil mengajar korang nak approve ini seorang-seorang ni. Okay, jelas? Ada 86 mata memandang. Bagus. Alright. Bagus. Thank you. Okay, good. Kita nak pergi yang seterusnya. Okay, kecerunan. Alright. Kecerunan, bila kita nak kira ataupun bila kita nak tahu ataupun bila kita nak sebut berkaitan dengan kecerunan, mestilah melibatkan benda yang cerun. Cerun. Kamu dengar tak perkataan cerun? Cerun, apa maksud cerun? Apa maksud cerun? Yes, tak, cikgu tanya maksud cerun, bahasa Melayu. Sengit. Bagus. Syakira bagi
bagi perkataan sengit, bagus. Gradient, itu dah translate bahasa Inggeris. Turun gone, ini lagi bagus ni. Turun gone, Syahir, bagus. Afdal Irfan, jurang. Juram kot. Ke jurang. Jurang macam lain je maksud dia. Curam, bagus. Semua buka kamus dewan. Tu dia. Gelongsor. Okey. Curam. Yes, curam kan. Curam. Ketidakseimbangan garisan. Mahal istilah dia. Curam. Tahap sengit. Okey, bagus. Itu bahasa-bahasa mudah untuk korang nak faham. Bagus, betul. So, kecerunan adalah garis yang cerun, sengit, tidak kesimbangan. Kecerunan bermaksud garis yang cerun dan M sambungan Y2. Y1 tolak Y2. Okey. Itu formula. Okey. Macam mana kita nak ukur cerun? Apa benda dalam hidup kita ni melibatkan yang cerun-cerun ni? Kita bagi contoh, katalah papan gelongsor. Ya, tangga, bagus Danin. Tangga, lagi apa lagi? Bukit, yes, bukit, gunung. Mantap. Okey, yes, gunung Aisyah, bagus. Bumbung, bagus. So korang dah boleh relate tu dengan apa yang ada kat sekeliling. Bumi, right? Bumi cerun kat mana? Okey. Tingkap. Tingkap yang tu, kita buka tu dia macam tu kan. Mantap. Fikir juga tingkap lah. Bukaan tingkap, mantap. Guys, okey, bagus. So, sebenarnya dekat sekeliling kita ni sebenarnya ada benda-benda macam tu. So, kita nak mudah lagi faham, kita cuba relate kan benda yang kita belajar dengan apa yang ada kat sekeliling kita. So, bagus. So, maksudnya benda-benda yang korang sebut tadi tu, kita boleh ukur dia punya kecerunan. Nanti ada yang tanya, cikgu tak ada Y2, macam mana nak cari Y2 gunung? Macam mana nak cari Y1 tangga? Dah yang geng-geng hafal formula ni dah akan macam tu lah. Tak ada pun Y2, Y1. Okay. So, kecerunan diukur dengan cara kita kena tahu dia punya sisi mencancang. Okay. Kita kena tahu berapa sisi mencancang. Sisi mencancang ni ataupun kalau istilah dia adalah tinggi lah. Tinggi. Berapa tinggi? Kalau bukit tu berapa tinggi bukit tu? Okay. Dan apa yang kita kena tahu lagi, kita kena tahu ni, sisi mengufuk. Okay. Sisi mengufuk tu jarak daripada kita ukur tinggi tadi tu, macam tiang kepada gunung ke tiang kepada bukit tu tadi. So kita tahu dia punya mengufuk. So, siapa tahu menggunakan sisi mencancang dan sisi mengufuk, siapa tahu macam mana nak kira kecerunan. Ini asas kecerunan. Yang sebelum ni, yang selama ni korang duk hafal formula Y2 tolak Y1 tu. Bukan teorem. Teorem nak cari jarak A ke B. Sisi mencancang bahagi sisi mengufuk. Yes, betul. Salah betul. Alright. So, yes, kecerunan adalah sisi mencancang ataupun tinggi. Tinggi benda yang condong tu bahagi dengan sisi mengufuk. So, itu adalah kecerunan. Itu idea asal ataupun basic kecerunan. Sebelum ni yang kita duk hafal formula Y2, Y1 tu. Yang duk hafal formula pintasan X bahagi pintasan Y tu pun itu formula je. Tapi asas dia ini. Sisi mencancang bahagi dengan sisi mengufuk. Dapatlah kecerunan garis yang sengit ni tadi. Curam ni tadi. Okay. Baik. Dan tinggi ni mestilah 90 darjah. Sebab nak ukur tinggi kan. Ukur tinggi mestilah tegak 90 darjah. Okay guys. Setakat ni okay. Okay. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Nice man. Okay good. Ada berapa orang ni? 88. 90 dah. Mantap. Okay. Kecerunan garis lurus. Ni barulah kita nak tengok. Untuk garis lurus dalam graf. Macam mana yang boleh dapat tadi macam mana korang boleh dapat formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 tu. Ini
Asal usul dia. Okay. So katalah kita ada garis lurus. So kita ada X2, Y2, X1, Y1. Biasanya cikgu suka label X2, Y2 yang ke atas, yang tinggi. Kan benda curam tadi. X2, Y2 dekat atas, X1, Y1 dekat bawah. Few tips untuk label. So, tengok kalau Y2 maksudnya bacaan dia kat sini. Ini Y2. Betul? Setuju? Kat sini bacaan Y1. Okey. Dekat sini bacaan X1. Dekat sini bacaan X2. Setuju tak? Setuju lah kan? Tak ada salah beritahu kan? Okey, setuju? Alright. So nampak, cikgu akan, kita nak cari keturunan bentuk ni ataupun garis ni, garis lurus ini. Siapa yang buatlah, cikgu bentukkan dia, jadikan segitiga bersudut tegak macam tadi. Nampak? Okey. So, tadi kan kita kata apa? Keturunan adalah sisi mencancang bahagi sisi mengufuk. Mencancang bahagi mengufuk. So, berapa jarak ini? Berapa sisi mencancang ni? Dekat atas Y2, kat bawah Y1. So, unknown kita gunalah apa yang ada tu. Okay, kita nak cari sisi mencancang ni tadi. Dia adalah Y2 tolak Y1. Tak ada koordinat je lah. Kan kita label kat atas tu Y2, kat bawah tu Y1. So nak dapat sisi yang tegak tu, mestilah Y2 yang kat atas tolak yang kat bawah. Sebab kat atas nilai Y lebih besar. Untuk dapat jarak itu Y2 tolak Y1. Boleh? Okay, good. So, berapa jarak? Tak faham? Okay. Yang mana tak faham? Y2 ni kan koordinat X2, Y2 ni tadi. Y2 dekat atas. Kita kan, kita baca paksi Y kan dekat paksi Y lah. Kita baca nilai X dekat paksi X. Okay. So, bila kita nak ukur ni, jarak yang mencancang ni, yang tegak ni, mestilah kita ambil nilai Y yang kat atas, tolak nilai Y yang kat bawah. Dapat jarak dia. So, Y2 tolak Y1. Oh, okay, faham. Bagus. So, tadi Syahir dah bagi tahu. Jarak paksi mengufuk adalah, nak bunyikan suara tapi tak boleh. Alamak, macam ni. Join dekat bawah tu, bawah kiri, ada button audio. Kena connect dengan audio macam tu. Okay. So, jarak paksi mengufuk adalah, so nilai X2 lagi besar. X2 ke X1 lagi besar? Kalau dalam paper memang Y1, Y2 sama kena, apa tu? X1, X2 sudah kena bahagi. Yes. Dia akan bagilah kalau dia suruh cari keturunan. Ataupun dia dah bagi keturunan, dia suruh cari titik. S2 lagi besar kan? Sebab dia ke kanan positif, belah kiri negatif. So, sisi mencancang, mengufuk. Sisi mengufuk ni, dia adalah X2 tolak X1. Nampak? So, kalau secara teori dia, inilah asal usul formula yang korang dah hafal itu. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, itulah formula keturunan untuk situasi yang ada dua titik. So, formula keturunan ada dua. Yang pertama, kalau melibatkan pintasan, tadi ada bagi tahu dekat, ada yang dah bagi tahu dekat ruangan chat tadi. So, formula keturunan kalau melibatkan pintasan, maksudnya adalah M sama dengan negatif. Okay? Tanda negatif tu jangan lupa. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So, pintasan Y, pintasan X tu yang tadi tu. Kita belajar macam mana nak baca pintasan Y dan pintasan X. Okay. Dan seterusnya, formula, yes, betul, Rohimi, ada negatif. Formula keturunan melibatkan dua titik, dua koordinat. Formula dia adalah, tadi itulah, nilai paksi mencancang bahagi dengan paksi mengufuk. So, mencancang Y2 tolak Y1, mengufuk X2 tolak X1. So, formula keturunan adalah
M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Cikgu, negatif tu memang wajib atau ikut bentuk gradient? Wajib. Haikal, dia wajib. Kalau graf kita macam mana pun, kita kena letak negatif tu. Nanti negatif tu lah yang akan menjadikan kalau graf kita menaik, positif. Kalau graf kita menurun, negatif. Kalau kita tak letak tu, nanti dia akan jadi sebaliknya. Okay. Boleh dapat? Guys, kalau nak salin, boleh salin dulu. Kalau siapa ada soalan, boleh bagi tahu dekat ruangan chat. Kalau ada yang cikgu tak sempat baca, korang boleh hantar sekali lagi. Dapat, boleh. Okay, good. Faham. Pintasan X dan Y both kena negatif. No. Salah satu je. Cikgu suka letak negatif tu dekat atas lah. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, good question. Dia bukan negatif atas, negatif bawah. Kalau negatif pintasan Y bahagi negatif pintasan X, dah boleh cancel dah negatif, jadi positif pula. Cikgu bagi soalan. Okey, bagus. Dia suka yang minta soalan ni. Selalu kalau pecahan negatif tu yang ke atas. Sebab kita mudahlah nak tulis dan nampak kalau kita tulis ke atas. Kalau kita tulis kat bawah kan, kita tak berapa jelas ke dulu apa. Tak masuk persamaan garis lurus lagi ya. Betul. Hari ni kita nak tengok yang asas-asas ni dulu. Selalu orang tak faham ni sebab asas dia ni yang tak faham. Okay, so contoh kecerunan melibatkan pintasan. Okay, so cari kecerunan garis lurus berikut. Guys, cuba cari kurus. Siapa kurus? Cikgu mau contoh soalan. Okay, ni contoh soalan. Cikgu ada sebut kurus ke ni? Garis lurus yang berikut. Okay. Okay, graf yang kat sebelah kiri ni. Cuba kira dia punya kecerunan. Okay. Right. Okay. Negatif 2/3. Ya ke? 2/3. Yes. Okay. Negatif 2 per negatif 3. Okay. So dia kalau tengok graf ni, dia ada dua-dua nilai. Paksi X. Pintasan X. Pintasan X dan pintasan Y. So, bila ada pintasan X dan pintasan Y, apa jadi? Kita boleh guna formula kecerunan yang melibatkan pintasan jadilah. So, kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay. Alright, so M sama dengan negatif, dia akan tetap jadi negatif 2 per negatif 3. So, nampak? Atas ada negatif, bawah negatif, boleh kosong. So, M kita sama dengan 2/3. Okay, soalan. 2 tolak kosong, boleh. Kalau yang tak nampak yang jenis pintasan ni, korang boleh tulis koordinat ni tadi. Koordinat pintasan Y kosong 2, pintasan X negatif 3 kosong. Pakai formula 2 titik pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, semua orang dapat yang ni? Okay, bagus, simple je kan. Kita pergi cepat sikit ya. Basic tadi tu yang penting tu. Ni cara nak apply dia. Okay, cari kecerunan melibatkan 2 titik. Okay, guys, cuba cari kecerunan garis ini. Inilah dapat, bagus. Guys, siapa ada soalan boleh terus tanya dekat ruangan chat. Okay. Cikgu nak semua orang dalam ni, 95 orang, 96 orang ni, yang ada dalam ni, orang dapat belajar sesuatu hari ni. 1/3. Okey, ramai yang dah dapat 1/3. Okey, so kita tengok, so melibatkan 2 titik, kita pakailah formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak Y1. So atas kita label sebagai X2 Y2, yang bawah kita label X1 Y1. Okey, so apa jadi? Kita masuklah nilai Y2 3 tolak 1, 8 tolak 2, so kita akan dapat macam ni, masukkan nilai dia yang kita dah label tu. Alright, so kita kecilkan jadi 2/6 dan seterusnya dapat 1/3. Good job. Guys, siapa yang respon, siapa yang catat nota, cikgu doakan korang dapat belajar sesuatu ilmu bermanfaat malam ni.
Alright, good. Seterusnya, okay, kita nak tengok persamaan garis lurus. So ni persamaan umum. Persamaan umum untuk garis lurus. Okay, so Y equals to MX tambah C. Ni pun famous dah ni. Siapa belajar garis lurus tak ingat formula ni? Nak salin? Nak salin apa tu? Jenuh? Apa yang jenuh tu? Kita ramai hari ni 96 orang. Nice. Okay. Dah. Okay, good. Done, Salin. Thank you, Aaron. Alright, persamaan garis lurus. So, bentuk umum persamaan garis lurus adalah jenuh tak? Jenuh nak buat soalan kalau tak ingat formula. Betul. Okay. Y equals to MX tambah C. So, daripada persamaan ni apa yang kita tahu? Apa M ni apa? M adalah kecurunan. Okay, yang kita duk kira-kira, duk tahu tadi bukit lah, curun apa tadi tu, dia adalah nilai M. Pada persamaan garis lurus ni, dia adalah nilai M. Okay. Dan C adalah pintasan Y. Okay, C adalah pintasan Y. Okay, good. So, X dengan Y tu apa? Y dengan X tu apa? Kalau M kecurunan, C pintasan Y dengan X itu apa? Nilai graf. Koordinat. Titik. Okay, good. 99. Set korang. Okay. So, pintasan Y. Pintasan Y, sorry. Y yang ke depan ni adalah nilai untuk paksi Y. Nilai paksi Y. Okay. X pula adalah untuk paksi X. Okay. Apa itu paksi Y, paksi X? Okay. Daripada koordinat-koordinat tadi itulah yang membentuk garis lurus tu. So, apa koordinat X dengan Y tu? Koordinat yang atas garis lurus tu lah. Okay, contohlah persamaan garis lurus ni. Okay, garis lurus ni dia membentuk Y. So, daripada persamaan ini, kita contohlah, saya bagi contoh je. Kita akan dapat titik ni, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Contoh. So, bila titik ni titik adalah melibatkan X dengan Y, koordinat. Okay. So, bila kita sambung titik-titik ni, dia membentuk persamaan ataupun membentuk garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, macam mana nak dapat koordinat-koordinat ni? Contohnya, kita bagi Y sama dengan 2X tambah 2 contoh. So, yang biasanya korang buat graf, kan dia ada bagi jadual. Kan, nilai X, nilai Y. So, X0, X1, X2, X3, X4. So, kalau X0, Y dia 2. Kalau X1, Y dia 4. Kalau X2, Y dia 6. Kalau X3, Y dia 8. Kalau X dia 4, Y dia 10. So, inilah koordinat-koordinat dia ni. So, koordinat daripada sini, kita sketch dekat graf. Okay. Kita sketch dekat graf. So, kita akan dapatlah garis lurus. So, nilai X dengan nilai Y dan X pada graf itu adalah nilai koordinat itu. Okay, bagus. Alright. So, kita nak tengok. Next. Okay. Guys, kita nak buat dengan cepat sikit. Boleh tak korang bagi tahu cikgu? Okay, tadi kita tahu persamaan arm adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. So, untuk persamaan yang pertama ni, berapa nilai M dia, berapa nilai C dia? Okay, good. Okay, M sama dengan 2, C dia sama dengan Jo, bagus. So, kita comparekan dengan persamaan bentuk arm ni tadi. Okay, so dia punya M adalah 2. Yang belakang ni 7 C.
So, dia punya M sama dengan 2, C sama dengan 7. Okay, good. Ramai yang dapat. Bagus. Kita tengok soalan nombor 2. Berapa nilai Y dia? Berapa nilai M dia? Berapa nilai C dia? M sama dengan 1. M sama dengan 1. C sama dengan 2 ke C sama dengan negatif 2? Ni tu keluar apa? Okay. C, M adalah nilai yang duduk depan X ni. Bila tak ada apa-apa, maksudnya ada 1 lah. C adalah semua ni. Negatif 2. Okay. So, M sama dengan 1. C sama dengan, cikgu yang salah ni. Negatif 12. Okay, negatif 12. Okay, bagus. Alright, good. Yang ketiga. C sama dengan negatif 12, betul? Okay, yang ketiga. Guys, kemahiran ni sangat penting. Untuk kita kenal pasti nilai M dan nilai C untuk persamaan garis lurus. Okay, so semua orang kena cuba. M sama dengan negatif 4, C sama dengan 5. Kalau boleh, tulis C sama dengan 5, bukan Y sama dengan 5. Okay, good. Salah tak? Okay, alright. Kena susun dulu supaya rumus Y sama dengan M sama C. Yes, betul. Kena susun dulu. Itu keyword dia. Kena susun dulu. Okay, good. Betul. So, M sama dengan negatif 4. C sama dengan 5. Bagus. Nombor 4. Nombor 4. Okay, dengar betul-betul. Susun dulu. Itu keyword dia. Susun dulu. Bagi jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. So, M dia berapa? Okay. Ya, okay, bagus. Ramai student dia bukan tak tahu. Dia careless. Biasa dia tengok, yang duduk dengan X tu, terus dia ambil sebagai M. No. Tengok betul-betul. Alright. Okay, bila kita nak kena susun dulu. Y sama dengan, ni nampak Y sama dengan MX. So, 6X ni kena pindah pergi kanan. So, jadi negatif 6X tolak 8. Kena susun tukar simbol. Yes, betul. Bila pindah, tukar operasi. So, nilai M dia sama dengan negatif 6. C sama dengan negatif 8. Bagus. Good job. Siapa yang dah jawab betul, tahniah. Siapa yang tersilap, belajar. Okay? Jangan buat silap yang sama. Suka pesan belajar-belajar cikgu, jangan buat salah yang sama. Sebab apa? Sebab salah lain banyak lagi. Okay. Buat salah tu sekali je. Lepas tu belajar, buat salah lain pula. Belajar lagi. Okay, yang kelima. Nampaknya punchline cikgu macam tak nak sampai. It's okay. Okay, yang kelima. 3Y sama dengan negatif 12X tambah 9. Berapakah nilai M dan nilai C dia? Oi, laju musfirah ni. Di online kelas dekat atas pencawang apa? Okay, negatif 4. C sama dengan 3. Okay, nice. Dari bayi jatuh bangun apa? Jatuh bangun balik. Yes. Betul. Belajar daripada bayi, betul? Daripada jatuh tu lah dia tahu macam mana dia nak balancekan badan. Hari tu kan cikgu ada ajar pasal penerimaan yang strict. Okay, apa tu? Tak faham. Sempat. Laku macam kerajaan Ayapin. Macam. Okay, alright, good. Ramai yang dah dapat betul. Korang dah nampak lah tu. So, nampak kat depan ni 3Y. Kita tak nak 3Y. Kita nak Y sahaja. So, apa jadi? Kita bahagi semua ni dengan 3. Bahagi dengan 3. So, kita akan dapat Y sama dengan negatif 4. X tambah 3.
So nilai M kita sama dengan negatif 4, C sama dengan 3. Good job guys. Ramai yang dapat jawapan betul. Bagus. Okay. Alright. So seterusnya nombor 6. Kita terus practice biar semua orang terus mahir. Malam ni juga. Jangan cakap, saya salin dululah nanti saya baru faham. No guys, no. Fahamkan sekarang. Kalau duk tangguh-tangguh, lama-lama tak faham. Okay. Sekarang dah ada peluang untuk faham, fahamkan sekarang. Bagus, M sama dengan 2 ke negatif 2? Okay, mantap. Alright. Saya kawan-kawan pun ada peluang masa. Okay guys, bagus. Alright, so kita susun dulu sama juga macam tadi. Kita nak Y bukan 2Y. So akan jadi Y sama dengan negatif 4X. Ini bahagi 2 tambah 10 pun bahagi 2. So kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 5. So berapa nilai M dengan nilai C dia? Nilai M sama dengan negatif 2, C sama dengan 5. Good job. Guys, nombor 7. Okay, bagus. Betul ke Musfira? Itu jawapan bila? Okay. Macam jawapan juga empat tu. Boleh selai macam ingat jawapan tu. Alright. Okay, good. Okay, bagus. Ramai dah faham, bagus. Okay, susun. Kita nak Y sahaja dekat depan. Sebab Y sama dengan MX tambah C. Susun macam ni dulu. So, 3Y kat sebelah kiri. So, jadi negatif 6X tambah 9. Total. Okay, so kita nak Y sahaja. So, 3 ni belah pergi sini. Bahagi 3, bahagi 3. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 3. So, M sama dengan negatif 2. C dia sama dengan 3. Bagus. Right, bagus guys. Yang respon, yang jawab sama-sama bagus. Okay, bagus. Tengok nombor 8. Okay, nombor 8. Berapa nilai M dia, berapa nilai C dia? Jawab dalam hati. Janganlah jawab dalam hati. Macam mana cikgu nak semak kalau jawab dalam hati? Okay. Tengok betul-betul, tengok betul-betul. Cuba jeleng-jeleng jawapan kau orang lain tu. Ada tak yang dapat jawapan lain? Ada yang raising hand ni kenapa? Raising hand. Raise hand ni kenapa? Ada soalan ke? Okay, susun balik. Susun betul-betul. Kita nak Y sahaja sebelah kiri. So, yang ada Y kekalkan. Negatif 6X tambah 3. Okay, good. Alright, so kita nak Y sahaja. Negatif 2 tak nak. Pindah sini, bahagi 2, bahagi negatif 2. Ni bahagi negatif 2. Okay, so negatif 6 bahagi negatif 2. Kita akan dapat Y sama dengan 3X. Tolak 3 per 2. Okay. Y dia tak boleh ada negatif kan? Betul, Y dia tak boleh ada negatif. Sebab tu kita pindah, bawa sekali negatif 2. Ya, yang angkat tangan tu kenapa? Boleh tak bagi soalan dekat ruangan chat? 6 tu memang negatif ke? 6X kan pindah kanan. Bila pindah, tukar operasi. 6X pindah kanan, jadi negatif 6X. Okay? Alright. Yang salah is okay. Belajar. Jangan buat lagi salah yang sama. Okay. Ada soalan setakat ni?
Faham, bagus. No, tak ada. Okay, right. Tak ada. Macam-macam ada tu. Faham, bagus. Guys, nombor 9. Okay. Nombor 9. Faham, syukron, alhamdulillah. Jawapan boleh ada dalam perpuluhan. Boleh. Cuma bila kita nak tulis persamaan ni, lagi cantik pecahan lah. Okay. Musfirah. Laju sok more Okay. Yang macam baru cuba. Okay. M sama dengan negatif 3/4. Macam betul. Okay. Guys, positif negatif tengok betul-betul. Bila pindah jadi apa? Boleh terangkan sekali lagi nombor 8. Okay, boleh? 6x. Okay, yang dah boleh jawab nombor 8 boleh terus nombor 9. Siapa yang tak faham nombor 8 boleh tengok kat sini. 6x tolak 2y sama dengan 3. Okay. Kita nak susun persamaan kita ni. Jadi y sama dengan mx tambah c. Okay, maksudnya kita nak y sahaja sebelah kiri. So apa yang kita buat adalah kita kekalkan yang ada y, termasuk negatif tu 2y punya, sama dengan 6x ni, 6x kita pindah ke kanan, dia akan tukar operasi, jadi tolak 6x tambah 3. Okay, tambah tambah 3. Lepas tu kita nak y sahaja dekat depan. Negatif 2 kita tak nak. Negatif 2 dengan y ni darab. Negatif 2 darab y, negatif 2y. So bila dia darab belah kiri, pindah kanan, tukar operasi. Okay, so negatif 6x belah kiri ni dikekal, bahagi negatif 2, tambah 3, bahagi negatif 2. Macam tu. Dia bukan pindah 2 tu, bukan pindah sebagai tolak. Dia pindah sebagai darab dengan y. Bila dia pindah sebagai darab, dia pindah sana jadi bahagilah. Bukan dia tolak jadi tambah. So sebab tu tanda dia tak berubah. Okay, so negatif 6 bahagi negatif 2, 3x. 3 bahagi negatif 2, tolak 3/2. Alhamdulillah. Okay, so nilai M dia, kita comparekan lah. Yang duduk dengan X adalah M. Ni yang duduk dengan X adalah M. Yang belakang ni yang tak ada X adalah C. M sama dengan 3. C sama dengan negatif 3/2. Yang tanya soalan nombor 8 tadi. Dah faham? Nombor 9 ni cikgu nampak ada banyak jawapan ni. Okay, alright. Sama-sama. Ada negatif 3/4, ada yang jawab 3/4 juga. Kalau tengok betul-betul, bila pindah, tukar operasi ni. 3x ni kan di sebelah kiri. Dia positif. Pindah sana, dia jadi tolak. So akan jadi 4y sama dengan negatif 3x tambah 12. 4 kita tak nak, padam. Bagi 4. So, kita punya M adalah negatif 3/4. C adalah 12 bahagi 4 sama dengan 3. Bagus, ramai yang dah dapat jawapan betul. Cuma pindah positif negatif tu je. Positif negatif tu bukan masalah garis lurus ni. Itu korang punya algebra tu. Okay. Alright, last guys. Nombor 10. Sebelum kejap lagi kita nak tengok soalan. Ingatkan tadi cikgu buat nombor 9, rupanya nombor 8. Yelah. Kan cikgu cakap nombor 8. Yang siapa dah faham nombor 8 boleh terus buat nombor 9. 4 tu tak boleh tulis sekali macam tu. 4 tu tulis sekali, apa tu? Tak. 4 tu tak boleh tulis sekali terus ke? Macam mana? Tak faham lah. Syakira sekali lagi soalannya. Pilih tu tak boleh ke? Okay, nombor 10. Okay, alright. Nampak macam betul. Okay, bagus. Alright, ramai yang dah dapat. Bagus. Okay, siapa yang tak faham boleh tanya soalan bagi tahu je. Kalau cikgu tak faham soalan korang, bagi yang betul-betul.
Boleh je 12 tolak 3x per 4 terus. Oh, boleh je. Oh, per semua tu per 4. Boleh je. Tapi untuk pecah, untuk bahagi dia kena pecah. Faham. Y sama dengan negatif 3x tambah 12. Semua ni per 4. So macam ni, lepas tu dia boleh pecahkan. Per 4 tambah 12 per 4. Cikgu terus pecahkan lah tadi. Okay. Alright. Okay. Salah pula. Okay. Jangan ulang salah yang sama. Daripada tadi duk pindah tak jadi negatif, pindah tak jadi negatif ni. Okay, M sama dengan negatif 2 per 5, C sama dengan negatif 2. So, cek jawapan. M sama dengan negatif 2 per 5, C sama dengan negatif 2. Good job. Guys, bagus. Betul. Guys, bila kita nak ambil nilai M dan nak ambil nilai C, so, terutamanya nak ambil nilai M tadi, jangan ambil sekali dengan X. Jangan ambil sekali dengan X. Kan M tu yang duduk dengan X. Maksudnya tak termasuk X lah. X asing. Faham? Bila kita ambil nilai M, jangan ambil sekali dengan X. Bukan negatif 2 per 5X. Itu dah ambil sekali dengan X dah. Kita nak M sahaja yang duduk dengan X. Okay, bagus. Faham. Alhamdulillah. Bagus. Right, jom kita cuba terus buat soalan. So, diberi persamaan satu garis lurus 2X tambah 4Y sama dengan 8. Cari kecerunan garis lurus itu. Bagus, ramai yang dah faham. Bagus. Alright, good. Okay, yang faham-faham tu. Berapa nilai kecerunan dia? Right, mantap. Bagus. Yang lain mana ni? Okay, alright. Okay, so dia nak pinta kecerunan dulu. Kecerunan maksudnya adalah kita kena tukar 4x tambah 2x. 2x tambah 4y sama dengan 8. Kena susun dulu. Guys, kena susun dulu. So 4y sama dengan negatif ataupun tolak 2x tambah 8. So, y sama dengan negatif 2x per 4 tambah 8 per 4. Kita akan dapat y sama dengan negatif 1 per 2x tambah 2. Okay. Okay. Menjawab soalan guys. Dia nak kecerunan. So, kecerunan adalah nilai M. So, M dia adalah negatif 1 per 2. Okay. Bila nak cari pintasan X, Y kena jadi kosong. Bagus. Okay. So tadi yang awal tadi yang kita tengok pasal pintasan tadi. Bila pintasan X, nilai apa yang kita dah tahu? Bila pintasan X, nilai apa yang kita dah tahu? Yes. Pintasan X, nilai Y dia kita dah tahu. Y dia sama dengan kosong. Okey, yang ada soalan. Ada apa soalannya? Y sama dengan kosong. Bagus. So, siapa yang ada soalan terus tulis je soalannya. Nanti cikgu baca. Kalau cikgu tak baca, boleh tulis banyak kali kat situ. Okey, so kita nak cari nilai pintasan X. Means nilai X lah. Bila pintasan X, Y equals to 0. So, gantilah 4 ni dengan kosong sama dengan 8, 2X. So 2x 4 tambah 4 darab kosong kosong sama dengan 8. So x sama dengan 4. Ini dia. Okey. Yang ada soalan tadi tu. Apa soalannya? Negatif pintasan x y sama dengan negatif. Okey, right. So nak masukkan y sama dengan kosong tu kat mana cikgu? Okey. Nak masuk dekat persamaan asal dia pun boleh. Ataupun nak masukkan dekat persamaan yang kita dah susun tadi pun boleh. Kenapa ganti dengan kosong? Sebab pintasan X
pintasan X ni tadi, nampak graf kita macam ni. Graf tu pintas kat paksi X, ini. So paksi X dia tak tahu, Y dia kita dah tahu. Pintasan X, Y dia kosong. Okay, pintasan X, Y dia kosong. Sebab tu kita gantikan X kosong. Sebenarnya kita gantikan dia punya Y kosong, kita ganti X dia dengan X. Faham tak? Koordinat tu. Saya dapat jawapan 3/2. Kenapa dapat 3/2 tu? 4 darab kosong, kosong tau. Orang kan 4 darab kosong 4 kan? Dia nak kena lepat ni kan. 4 darab kosong, kosong. So 2X sama dengan 8. Sebab kalau kita buat kat graf, so pintasan X dekat paksi X, so Y sama dengan kosong. Macam ni kan maksud dia? Yes, betul. Kan paksi X, pintasan X, maksudnya graf kita potong paksi X. Garis lurus, pintas paksi X. Bila pintas paksi X, dekat atas paksi X tu nilai Y dia semua kosong. Okay. So bila nak cari pintasan X, kena dah ingat dalam kepala Y equals to 0. Y sama dengan kosong. Okay, faham? Faham, bagus, Daniel faham. Siapa ada soalan terus tanya. Cikgu okey je, sangat-sangat okey. Cikgu lagi suka kalau orang tanya. Faham, bagus. Tadi yang cakap ada soalan tadi siapa? Terus tulis je soalan. Alhamdulillah faham, bagus. Makin faham, alhamdulillah. Bagus, at least dapat sesuatu. Okay, tak faham yang ada garisan. Yang ada garisan apa tu? Nak cari pintasan X tu tak payah letak kecerunan yang dah cari tu ke? Tak. Kan persamaan, kita dah ada persamaan tu. Untuk cari pintasan X, kita terus masuk je Y kita equals to 0. Kita akan dapat nilai pintasan X. Okay, faham, bagus. Yang ada garisan apa tu, Rashid? Boleh tak bagi clear sikit soalan? Tak faham yang ada garisan. Yang ada garisan apa? Kenapa bila nak cari X, kena sebelah kecerunan bukan ke X? And Y ialah pas. Apa benda tu lah Kena cari, kenapa bila nak cari X, kena sebelah kecerunan bukan ke X and Y ialah paksi X. Garisan X dan Y tak faham. Garisan X dan Y. Sekejap. Alhamdulillah terus faham cikgu. Sekolah tak biasa sentuh langsung bab ni. Mahdi tajuk form berapa? Sekejap. Kau boleh tak tulis bahasa yang mudah nak faham sikit? Bukan ke paksi X dengan paksi Y ke cikgu? NY tu paksi X. Yelah, okey. Dahsyat juga kau punya bahasa ni. Ya ampun. Mencabar ni sebagai seorang cikgu matematik. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Ini kan bentuk persamaan arm. Okey. So tadi yang cakap kenapa nak ambil M, apa tadi? Zaman anak muda tu lah tu. Macam mana dapat negatif 1/2? Okey, sekejap. Okay, kita pergi satu-satu. Kita pergi soalan ni. Soalan sekejap ni. Benda yang ditanya tadi. Aduh, komen gelap-gelap pula. Lambat sikit nak sampai jawapan ni. Mana soalan dia ni? Sekejap. Kenapa bila nak cari X, kena sebelah kecerunan bukan ke X? Apa benda ni? Apa soalan? Saya tak faham soalan. Kenapa bila nak cari X, kena sebelah kecerunan bukan ke X? Ya Allah. And Y ialah aduh. Soleh. Soleh. Risau kadang-kadang kan. Sekejap, ada soalan lain. Macam mana dapat negatif 1/2? Ni senang sikit. Negatif 1/2 ni, ni kan kita pindah tadi. Untuk dapat nilai M dan nilai C, nilai M adalah kecerunan. Okey, untuk dapat nilai M kan kena susun dulu. Ni persamaan garis lurus yang dia bagi ni.
kena susun dulu bagi jadi y equals to mx tambah c. Y, ini persamaan arm ni, y sama dengan mx tambah c. Kecerunan adalah nilai m. So tadi kita dah pindah-pindah ni. 4 pindah sana, negatif 2 bahagi 4, negatif 1 per 2. Okey, pening tu lah. Pening kan. Pening. Nak nampak kecerunan dekat mana? Alamak. Kecerunan dia ada dekat garis lurus tu. Samaan garis lurus tu, kalau kita susun, jadi y sama dengan mx tambah c. M, nilai M yang kita buat 10 soalan tadi tu, yang kita keluarkan nilai M tu, M itu adalah kecerunan. Okey, Rashid, boleh? Tak apa cikgu. Okey, soalan ulang balik kisah cikgu. Itulah. Benda yang ditanya dah. Cikgu ada tak soalan yang tanya nilai X apabila Y apa? Oh. Ada. Cuba awak direct tanya awak. Okey, Y sama dengan MX sama C. M sama dengan, yes, betul Pak An. Wow, saya cakap dengan dia sendiri pula. Baru masuk ni, okey. Kejap lagi kita dah nak habis sebenarnya ni. Tapi boleh je. Tadi cikgu bagi tahu X dengan Y tu koordinat yang kat bentuk arm. So, kena cari bintas X. Kenapa paksi X yang... Oh, okey. Alamak. Soleh. Rehat seminit. Okey. Rehat seminit. Lanjutkan hingga 10.45. Amboi. Suara cikgu dah serak-serak jadi rambi sarip ni. Nak cari cerun kat gunung, nak cari kecerunan dalam buku mat. Cikgu boleh tak bagi soalan kebat dalam bab ni? Boleh. Sekejap More question. Alright, good. Macam mana tahu cikgu belum makan ni? Okey, cuba soalan ni. Okey, siapa yang ada soalan tadi boleh bagi tahu soalan balik. Soalan-soalan tadi cikgu dah faham dah. Boleh saya upload status gambar ni, boleh, tak ada masalah. Kalau nak ambil gambar bagi tahu, cikgu nak piece. Bukan piece yang kencing tu, yang piece yang ni. Okey, yes. Lepas ni boleh juga join cikgu punya group Telegram. Ataupun ada yang form 3 yang nak join kelas online math class dengan cikgu. Habis kelas ni, cikgu akan bagi tahu macam mana nak join cikgu punya kelas yang 2 jam. Kita bincang memang semua kertas 2 yang detail lah. Kelas sejam ni memang kita akan pergi yang basic je. Tapi basic pun ramai yang dah tengah-nganga ni. Okay, M sama dengan negatif 3 per 2. Bagus. Okay, so kita susun 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita nak Y sahaja sebelah kiri. So 2Y stay. Negatif 3X tambah 6. So Y sama dengan negatif 3 per 2. X tambah 6 bahagi 2, 3. Okay, 6 bahagi 2, 3. So nilai M dia berapa? Nilai M dia ni lah. So kecerunan negatif 3 per 2. Betul Haikal. Cikgu dah faham dah. Kenapa nilai X jadi paksi X. Betul. Yang 2Y tak payah jadi negatif ke? Tak payah. 2 dengan Y dia darab. Dekat sebelah kiri hubungan dia darab. Bila pindah jadi bahagi. Bukan tambah jadi tolak. Okay. Dia pindah sebagai darab jadi bahagi. Okay. Alright, bagus. Thank you yang tanya soalan. Okay, ni dia dah bagi jawapan dah. Lengkap sekali kat situ. Bagus. Kalau dia negatif, bawa sekali negatif tu. Kalau dia negatif, bawa sekali negatif. Dia stay dengan 2 lah. Kalau negatif 2. Okay, bawa sekali dengan negatif 2. Sebab kita bukan pindah dia negatif 2 jadi positif 2. Negatif 2Y tu dengan Y darab. Negatif 2 dengan Y darab, pindah jadi bahagi. So bahagi negatif Y. Okay, good. Thank you yang tanya soalan. Bagus. Pintasan X. Guys, kalau nak cari pintasan Y macam mana nak cari? Macam mana nak cari pintasan Y?
Okey, kosongkan X. Okey, X sama dengan kosong. Bagus. Okey, nak kosongkan X pun boleh. Ataupun pintasan Y. Pintasan Y kan? Pintasan Y kan C. Pintasan Y kan nilai C. Dah lupa dah. Pintasan Y kan nilai C. So nilai C kan kita dah kira ni. Kat belakang ni. So C sama dengan 3. Kenapa soalan ni tak perlu ambil tak? Kenapa soalan ni tak perlu ambil 2 bahagi dengan negatif 3? Apa? Kenapa soalan ni tak perlu ambil 2 bahagi dengan negatif 3? Kenapa 2 bahagi negatif 3? Negatif 3 kan dah belah kanan. 2 pindah. So 2 kat bawah. Negatif 3 bahagi 2. Okay, ambil nilai C. Yes, betul. Betul. So yang B ni ada 2 cara. Sama ada korang nak ambil terus nilai C dekat persamaan tu. Ataupun nak gantikan X dia kosong. Sebab korang dah faham tadi, pintasan Y, X dia kosong pun boleh. Cikgu tunjuk dua-dua. So 3 darab kosong tambah 2Y sama dengan 6. So akan jadi 2Y sama dengan 6. So Y sama dengan 3. Pun sama. Okay, bagus. Good job. Nampak korang dah makin faham, bagus. 3 kali cikgu baca. Itulah. Korang punya bahasa ni kadang. Kenapa 3 yang sebelah tak payah bahagi 3? 3 sebelah tak payah bahagi 3? Mana yang bahagi 3? Bahagi 2 kan? Cikgu ajar MX sekali sebab dalam MX ada bab kecerunan hukum linear. Oh, itu paling best tu, hukum linear tu. Linear law, MX. Okay. Kenapa 3 yang sebelah tak payah bahagi 3? Mana yang 3 tak payah bahagi 3? Kita bahagi 2. Okay. Yang 6 sebelah kanan tu kita bahagi 2 dapat 3. Sebab tu kita tak bahagi lagi. Faham sangat-sangat, bagus, thank you. Saya 5 kali ada challenge. 5 kali apa? 5 kali baca soalan. Okay guys, berapa nilai pintasan X? Bagus. Okay, so pintasan X, kita dah tahu pintasan X, Y kosong. Kena make sure susunan dia. Yes, betul Haikal, bagus, betul, thank you. So nilai C adalah pintasan X, Y equal to 0. Pintasan X, Y dia kosong. Okay, pintasan X, Y dia kosong. So Y dia kosong. 3X tambah 2, Y gantikan dengan kosong sama dengan 6. So 3X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Cikgu, apakah perbezaan negatif 3/2 dengan negatif 3? Sudah. Negatif 3/2 dengan tolak 3/2. Macam tu ke soalan dia? Makin dahsyat kau punya soalan ni. Sorry. Negatif tolak ke apa? Macam sama. Okay Albert. Macam tak ada beza. Tak sama. Beza negatif 2 negatif 3/2 dengan tolak 3/2 ke? 3 tu perlu buang 6. Kenapa 3 tu perlu buang 6? Kita tak buang 6. Kita nak X je belah kiri. 3 pindah sana jadi bahagi. 3 dengan X belah kiri darab. Pindah kanan jadi bahagi. 6 bahagi 3. Benda cikgu buat ni. Cikgu nak berapa ni? X sama dengan 2. X sama dengan 2. 6 bahagi 3, 2. Kenapa Y? Okay, sorry, salah. Ya Allah, Albert, 3 kali bawah pindah. Beza pintasan dan ketaksamaan. Ketaksamaan tajuk lain. Sabar, kau ni dah masuk tajuk lain buat ni. Sabar. Okay, terbaik. C tu pintasan Y kan? Yes, betul. C pintasan Y. Cikgu kalau nak guna formula kecerunan untuk cari pintasan X, boleh. Boleh juga. Okay. Bagus. Ni Daniel bagi idea tadi. Okay, kan kecerunan kita nak cari pintasan X ni tadi. Kan kita ada formula M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Nak pakai formula ni pun boleh.
M kita dah ada negatif 3/2. Pintasan Y dah tahu 3 per pintasan X. X, kita letak X lah. Selesaikan ini. Jadi negatif 3X tambah negatif. Oh, negatif, sorry. Dan jadi negatif 6, so X sama dengan 2. Pakai formula ni pun boleh. Ini cara yang kedua. Maksud dia kan ada certain soalan tu dekat 3. Satu lagi jenis soalan pula dia ada kat tengah, kiranya tengah-tengah 3 dengan 2. Sekejap. Guys, sekejap Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Cikgu on mic dia. Okay, jangan malu guys, jangan malu. Ni first time cikgu buat live untuk by SPM. Tak, cikgu setiap minggu cikgu buat. Siapa nak tanya soalan? Boleh cikgu bagi buka mic. Banyak kali dah, yes betul. Kalau chat cikgu tak faham. Tu lah cikgu. Hari apa kelas? Okay guys. Next class cikgu akan bagi tahu lepas ni. Kita nak settlekan benda ni dulu ni. Banyak masalah yang tak dapat diselesaikan lagi ni. Okay. Tak apalah, kita pergi slow-slow. Okay. Cuba soalan ni sambil-sambil. Siapa ada soalan boleh tanya. Okay, kita jawab mungkin dalam beberapa soalan lagi sebelum kita end kelas. Guys, siapa yang nak tahu untuk kelas bersama dengan cikgu yang setiap minggu 2 jam, cikgu akan bagi tahu lepas ni, so korang kena stay tune sampai habis. Okay. Okay, ada yang dapat jawab B dah tu. Okay, so siapa yang nak tahu kelas yang dengan cikgu 2 jam, sejam dengan macam ni memang tak sempat lah. So 2 jam insyaAllah kita akan bincang details. Korang pun akan dapat workbook. Soalan ni korang akan dapat dulu. Kalau kelas 2 jam tu cikgu akan bagi workbook ni sekali. Awal-awal korang boleh print. So korang boleh cuba dulu ke. Nanti untuk salin nota mudah. Sebab korang ada dah ada slide ni lah. C ke B ke A? Okay, berdasarkan soalan, dia bagi tahu graf ni kecerunan dia negatif 1/2. Guys, kalau graf kita negatif, graf kita menaik ke menurun? Kalau graf kita, nilai M kita negatif, graf kita naik ke turun? Yes, turun. So graf A dah salah, graf C dah salah. Yes, dah boleh potong, betul. Okay. So nampak graf kita adalah dekat sini dia bagi pintasan X dan pintasan Y. Pintasan X dan pintasan Y. So katalah yang M ni negatif. So formula dia negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dapat berapa? Negatif 2. Salah. So M sama dengan negatif 2/4. Negatif 1/2. Ni jawapannya. PhD, maaf cikgu salah kira. Okay. PhD apa pula? Tak faham. Apa yang tak faham tu? Anak-anak, apa yang tak faham tu? Cuba bagi tahu dengan jelas dan clear. Dah faham dah. Okay, bagus. Kenapa B salah? Kenapa? Sebab formula ni. Formula kecerunan tadi M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Pintasan Y dia kan 4. Tak payah cari satu-satu. Kan tadi kita tengok kecerunan dia negatif, graf yang menaik dah boleh buang. So kita cuma cari B dengan D je lah. Mana dapat negatif 2? Negatif 4 bahagi 2? Negatif pintasan Y. Negatif 4 bahagi pintasan X 2. Negatif 4 bahagi negatif 2. Negatif 2. Okay. Tak payahlah cari satu-satu. Kena tahu tu, bentuk graf tu. Macam mana nak tahu kecerunan tu turun ke naik? Kalau M kita positif, graf kita menaik. Kalau M kita negatif, dia menurun. Like that. Yes, thank you everyone, cikgu. Alright, good. Negatif 4. Kenapa negatif 4? Sebab formula dia negatif pintasan Y. So, pintasan Y, negatif 4.
Pintasan Y kan 4. So formula dia kena ada negatif kat depan dia. So negatif 4. Per pintasan X bahagi 2. Okay, faham. Bagus. Right? Faham. Bagus. Cikgu, yang D tu kenapa negatif 2? Sama jawapan dia dengan B tu tadi. Formula dia kan negatif pintasan Y. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Sebab tu jadi negatif 2. Dapat? Oh, okay. Okay. Okay, lagi satu. P dan Q. So, cari kecerunan garis PQ. Okay, so kalau ada 2 titik, biasanya korang nak cari kecerunan macam mana? Okay, good. Lain-lain jawapan ni. Oi. Lain macam korang punya jawapan ni. Tambah lagi A satu lagi. Cukup 4 soalan. 4 jawapan. Okay. Alright. Formula dia apa? Atas ni X2, X1, X2, Y2, bawah X1, Y1. So M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So masuklah formular dia. Nampak? First, kalau korang just tahu dia turun tadi negatif, sekarang dia dah buat semua negatif. Dia pun dah pandai juga buat soalan kan. Guna formula kecerunan, betul? So Y2 6 tolak Y1 tolak 2 bahagi X2 negatif 5 tolak negatif 3 dengan 6 tambah 2 8 negatif 5 tambah 3 negatif 2. So bahagi 4 negatif 4D. Alright, good job. Bagus, yang dah dapat betul? Okay, cari pintasan X. Oh, dia okay. Nombor 3. Dia bagi ke pintasan X. Disuruh cari pintasan X. Dia bagi kecerunan dia 3. Dia bagi ni pintasan apa ni? Negatif 6. Oi, lajunya. Oi, laju. Okay, yang lain. Cuba kira dulu. Yes, pintasan Y sama dengan negatif 6. Bagus. So, formula kecerunan. Kecerunan M je lah. Sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, so negatif pintasan Y berapa? Negatif 6 per pintasan X. So M dia 3. Okay, so X sama dengan 6 bahagi 3. X sama dengan 2. Alright. Because awat saya tanya negatif 2, answer saya salah. Betul. Awat saya dapat negatif 2. Ni sebab pintasan ni dia ada negatif. Pintasan Y tu ada negatif kat depan dia. Negatif pintasan Y. 3 dapat kat mana? Tu dia ni. 3 dapat kat kecerunan ni. So negatif. Yes, betul Amirah. Betul. Kecerunan. Kan ni formula kecerunan M. Okay, bagus. Terima kasih cikgu. Minta izin lalu halalkan ilmu. Okay, baik. Sama-sama. Faham sangat. Alhamdulillah. Bagus. Guys, satu lagi boleh ke? Kan lewat-lewat nanti mak korang marah. Tidur lambat. Okay. Saya lagi satu boleh? Alright. 4 lagi lah cikgu. Boy. Pemain 4 lagi. Okay. Cuba ni dulu. Dia bagi kecerunan garis lurus 2/3. Lepas tu dia bagi pintasan Y sama dengan negatif 4. Dia suruh cari pintasan X. Ni pun sama. Pakai formula pintasan. Tak, Umi puji sebab tak ramai cikgu luangkan masa. Okay, salam kat Umi.
Baru lepas minum kopi cikgu. Senang sangat ni Sangat ni cikgu. Apa dia sangat? Ya Allah, bumi bahasa ni. Semangat. Ya Allah, berarti tinggal M tu Dia tinggal M tapi ada titik-titik tu. Sempat dia tekan titik. Okay, bagus. Semangat. Go, jom. Semangat. Okay, semangat kita jawab banyak sikit soalan. Ada yang dapat C, ada yang dapat D. Dengar betul-betul. Okay, bagus. So, dia bagi garis kecerunan garis lurus. Ini 2/3 M sama dengan dia bagi pintasan Y. Dia suruh cari pintasan X. So, pakailah formula yang berkaitan dengan pintasan. So, pintasan Y bahagi pintasan X. So, M dia 2/3 sama dengan negatif pintasan Y. Ni. Kena hati-hati ni. Dia tak saja-saja bagi negatif 4 ni. Sebab nak bagi keliru korang lah. Negatif kat depan tu dah ada negatif dah. Oh, tak payah letak lah negatif. Itu monolog dalaman dia. Okay. So, X sama dengan berapa? So 3 darab 4. Okay, so 3 darab 4 12 bahagi 2. X sama dengan 6. Okay, bagus. Ramai yang dah dapat D. Bagus. 4 bahagi 2/3 pun boleh. Okay, kita terus lagi boleh? Alamak. Baru cakap last soalan last. Dia keluar 2 sekali pula. Okay, boleh lah. Soalan 5 dan 6. Cikgu, kalau guna kaedah darat silang tak apa kan? Boleh. Tak ada masalah. Okay, boleh. Darat silang pun boleh. Cari kecerunan bagi garis lurus X tambah 3Y sama dengan 12. Guys, again, tengok. Kenapa cikgu bagi tadi soalan 10 soalan yang kena keluarkan M dengan C tu. Ni, soalan macam ni lah ni. Kalau korang tak mahir untuk keluarkan M dengan C tu, habislah. Terciduklah nama dia. Nombor 5. Okay, so macam biasa, susunlah dia. Okay, nombor 5, susunlah dia. 3Y sama dengan negatif X tambah 12. So, Y equals to X per 3. 1/3 tambah 12 bagi 3, 4. So, dia nak kecerunan. Okay. Tentukan pintasan Y. Okay. Macam mana dapat pintasan Y untuk nombor 6 ni? Minta lah awal sikit. Okay. Dah nak tidur ke? Selamat malam. Okay. Nombor 6. Guys. Nombor 6. Jadikan bentuk rumus. Betul. So, jadikan dia 5X. Jadikan Y je kat depan. So, Y equals to 4X tambah 20. Semua ni bahagi 5. So, dia nak pintasan Y. Pintasan Y adalah yang kat belakang ni. 20 bahagi 5, 4. Okay, dah baik. Guys, macam mana kelas hari ni, okey ke? Best, alhamdulillah, bagus. Faham sangat. Okey. Mana dia? Okay, thank you so much. Guys, ada tak pelajar tingkatan 5 calon SPM 2020 yang nak kelas 2 jam dengan cikgu? Ada tak? Okay, yang nak kelas 2 jam setiap minggu dengan cikgu? Okay, guys.
Kalau siapa yang nak tahu pasal detail kelas kita untuk kelas 2 jam seminggu dengan cikgu tu, actually lebih dari 2 jam pun sebenarnya. Okay, yang formalnya 2 jam. Okay, cikgu akan bagi tahu lepas kelas. Sebelum kita cikgu cerita pasal tu, jom kita ambil gambar sama-sama boleh? Guys, boleh tak on camera sekejap? Okay, so sambil-sambil korang tengah siap-siap nak buka kamera tu, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Guys, siapa yang sedang menonton dekat YouTube, minta tolong like dan subscribe punya YouTube. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.